bab melawat orang sakit beberapa. Wabihi qala haddathana Uthman bin Abi Shaybah qala haddathana Abdullah bin Numair an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat lamma usiba Sa'd bin Mu'az يوم الخندق رماه رجل في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, bila Sa'ad bin Mu'adh dipanah oleh seorang lelaki dalam perang Khandaq dan ia mengenai pembuluh darah tengah lengannya, Rasulullah SAW mendirikan sebuah khimah untuknya di dalam masjid supaya dapat melawatnya dari jarak yang dekat. Babun fil iyadati minar ramad. Bab melawat orang yang sakit mata. Melawat orang yang sakit mata. Bab. Wabihi qala haddathana Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala haddathana Hajjaj bin Muhammad an Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Zaid bin Arqam قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku kerana sakit mata yang dialamiku. Itulah dua hadis yang kita telah baca di bawah dua bab, bab ke-8 dan bab yang ke-9. Masih lagi semua ni di bawah Kitabul Janaiz. Apa kaitannya bab-bab ni dengan Kitabul Janaiz? Sakit kan? Sakit tu alamat lah, ataupun tanda, ataupun peringatan kepada kematian. Biasanya orang nak mati, nak jadi jenazah tu dia sakit dulu. Macam-macam lah sakitnya. Macam-macam lah sakitnya. Jadi sakit tu sebagai tanda atau peringatan tentang mati untuk seseorang. Jadi ini disebut tentang penyakit. Apa kaitannya dengan mati? Memang dekat lah. Biasanya orang mati itu dia sakit dulu. Itulah. Babun fil iyadati miraran. Babun fi bayanil iyadati miraran. Bab menyatakan melawat orang sakit miraran, banyak kali, beberapa kali. Baik, terlebih dahulu kita tengok, kita ada nota di sini 83. Di dalam sesetengah nuskhah bukan begini tajuknya, tetapi begini. Babur rajul yu'adu miraran. Bab seseorang yang sakit itu boleh dilawati beberapa kali. Itu tajuk di sini. Maknanya perbezaan nuskhah membawa kepada perbezaan redaksi tajuk tu. Bagaimanapun artinya lebih kurang sama sahaja. Maksud dia tu. Babun fil iyadati miraran, babur rajul yu'adu miraran, lebih kurang sama sahaja. Cuma lafaz dia tu berbeza. Ini menunjukkan nuskhah kitab Abu Dawud itu ada banyak. Ada banyak. Banyak pun seperti yang kita telah bincangkan dalam muqaddimah dahulu, ada beberapa sahaja. Jadi perbezaan itu duduk di situlah. Dan perkara ni tidak ada di dalam semua kitab dalam syarah Abu Dawud ini. Macam di sini kita tengok ni. Ini Badlul Majhud babun fil iyadati miraran.
Dia tak ada komen apa pun. Tak ada sebut pun dalam nuskha lain ada begini-begini. Tapi dalam al-manhalul azbul mawrud ada. Ada. Apabila kita tengok di sini. Wa fi ba'dhin nusakh babur rajul yu'adu miraran. Dalam setengah-setengah nuskha babur rajul yu'adu miraran, itu tajuknya. Bukan babun fil iyadati miraran. Walaupun maknanya lebih kurang sama lah. Ini guna fi'il mudhari' dia, fi'il majhul, mudhari' majhul. Tajuk yang kita baca ni dalam yang kita pakai itu masdar, gitu saja. Babun fil iyadah, mana iyadatil marid miraran. Babun fil iyadah miraran. Apa makna di sini alif lam ni? Babun fil iyadah, alif lam ni. Ini alif lam iwad namanya. Alif lam iwad fil iyadah. Alif lam iwad. Makna ganti kepada mudhafun ilaihnya yang mahdzuf. Takdirnya babun fi bayani iyadatil marid miraran. Menyatakan melawat orang sakit. Jadi gitulah buang. Bila kita bawa mari al-marid itu tak ada lah alif lam di sini. Sebab alif lam di sini nak ganti kepada yang dibuang tu saja. Nak ganti kepada yang dibuang tu saja. Saya sebut tu bukan mengambil kira semua peserta ni, pelajar-pelajar kita ni, tapi setengah-setengah ya. Setengah-setengah tu mungkin dia rasa menarik sikit kalau kita sebut benda-benda begitu kan. Ni kan. Babun fil iyadah ni. Alif lam pada al-iyadah. Itu alif lam iwad. Iaitu iwad, apa ni? Iwadun anil mudhaf ilaih al-mahdzuf. Apa ni? Ganti. Iwad tu mana ganti? Ganti kepada mudhaf ilaih yang mahdzuf. Apabila kita bawakan, kemukakan mudhaf ilaih yang mahdzuf itu lebih terang makna dia. Iaitu melawat orang sakit. Kira-kiranya kalau tak ada sebut al-marid itu pun tahu dah. Sebab apa? Ada ya'udu iyadah ni memang maknanya melawat orang sakit. Walaupun kita tak ada sebut marid itu. Dia maknanya melawat orang sakit. Iyadatil maridi miraran. Baik. Kalau kita tengok di sini, iyadah masdar. Jadi idhafat masdar pada fa'il ke atau kepada maf'ul di situ? Jawabnya ialah idhafat masdar kepada maf'ul. Sebab orang sakit itu yang dilawati, bukan orang sakit itu yang melawat. Orang sakit itu yang dilawati, bukan yang melawat. Itu orang panggil bila idhafat masdar ni berada dalam tarkib idhafi, maka kita kena tanya, kita kena pastikan adakah idhafat masdar ini idhafatnya kepada fa'il atau idhafatnya kepada maf'ul. Di situ kalau kita perhati di sini, idhafat masdar itu kepada fa'il, bukan kepada maf'ul, bukan kepada fa'il. Maksudnya orang sakit itu yang dilawati, bukan yang melawat. Orang sakit nak melawat macam mana ya? Boleh ke tidak? Dengar ke tidak tu? Boleh Maulana. Dengar ke tidak? Dengar. Dengar Maulana. Menarik ke kalau bincang macam tu? Berasa atau berasa berat ke? Tak perlu. Macam mana? Berminat Maulana. Begitu ya. Tapi kepada yang tidak belajar tu kan dia susah sikit sebenarnya. Saya pun sebut sepintas lalu cepat-cepat begitu kan. Dia kena belajar secara berasingan lah sebenarnya. Barulah kita sebut sepintas lalu pun kita dah faham dah. Dah nampak dah apa maksudnya kan. Itu saya tidak bincang lagi idhafat tu. Idhafat apa ni?
Idafah mahdah ke ghairu mahdah ke apa semua tu, kepada orang yang belajar dia dapat tahulah. Dia dapat tahu ya. Saya tidak nak panjang situlah. Saya tidak nak panjang. Babun fil iyadati miraran. Yani miraran marratan ba'da marrah. Gitu mah. Miraran marratan ba'da marrah. Mana lepas sekali-sekali. Mana beberapa kali lah. Banyak kali. Okey. Baik. Perawi ini kita dah bertemu dah banyak kali dah sebelum ni. Uthman bin Abi Shaybah, jadi tidak perlu diperkenal lagi tentang perawi-perawi ini. Cuba kita nak tengok di sini. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya, yakni Urwah, daripada Aisyah. Jadi Urwah tu, ayahnya itu meriwayatkan daripada Aisyah. Begitu ya. Kena perhati tu. Hisham bin Urwah meriwayat daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya. Jadi ayahnya itu maksudnya Urwah tu lah. Daripada Aisyah tu maksudnya yang meriwayatkan daripada Aisyah itu ayahnya Urwah, bukan Hisham tu sendiri. Gitu. Daripada ayahnya daripada Aisyah. Maksudnya ayahnya itulah Urwah tu yang meriwayatkan daripada Aisyah. Ini pun kepada orang yang tak biasa dengan cara sanad ni kan, dia keliru. Jadi, mungkin dia salah faham, dia ingat Hisham yang meriwayatkan daripada Aisyah. Bukan. Hisham bin Urwah daripada ayahnya. Ini ayah Hisham tu lah. Siapa? Urwah. Urwah tu yang meriwayatkan daripada Aisyah. Begitu. Itu perlu jelas. Beliau berkata, siapa? Yang Aisyah. Aisyah berkata, bila Sa'ad bin Mu'adh dipanah oleh seorang lelaki dalam perang Khandaq. Dipanah oleh seorang lelaki dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni orang panggil juga perang Ahzab. Perang Ahzab. Baik. Siapakah seorang lelaki itu? Dia ialah Hibban bin Qais daripada Bani Ma'is bin Amir bin Lu'ay. Riwayat Bukhari menyebutkan. Ini riwayat ni ada juga dalam Bukhari. Cuma dia sebut dengan terang. Dia sebut dengan terang, bukan seorang lelaki Quraisy, seorang lelaki begitu. Dia sebut ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Hibban bin al-Ariqah. Dia dipanah oleh seorang Quraisy bernama Hibban bin al-Ariqah. Ini dalam riwayat Bukhari ya. Di dalam riwayat Bukhari. Nama bapa Hibban sebenarnya ialah Qais. Al-Ariqah itu adalah nama ibunya. Az-Zubair bin Bakar di dalam Al-Ansab berkata, nama sebenar Al-Ariqah itu ialah Qilabah binti As'ad. Binti As'ad. Berdasarkan keterangan Az-Zubair bin Bakar ini, Al-Ariqah hanyalah sifatnya atau nama gelarannya. Ini nama gelaran ibunya, bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya ialah Qilabah binti As'ad. Jadi Hibban ibnul Ariqah. Jadi bin Al-Ariqah. Hibban bin Al-Ariqah. Dia sebut bukan Hibban bin Qais. Padahalnya ayah dia nama Qais. Kadang-kadang ni dalam tradisi Arab ni, bin itu dia bin kepada ibunya. Sebelah ibunya. Kerana lebih masyhur dengan ibu dia tu. Lebih masyhur dengan ibu dia tu. Macam mana dia boleh jadi lebih masyhur dengan ibunya ya? Macam Ibnu Majah itu. Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu bin Majah tu bukan nama ayah dia. Jadi bin ibu. Jadi biasa
di kalangan Arab ni begitu ya. Jadi kita mungkin tertanya-tanya kenapa lebih kepada ibu. Kalau Nabi Isa tu ialah Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Memang dia tidak ada bapa pun. Tak boleh pun kalau nak bin kepada bapa memang tak ada bapa pun. Tapi orang lain pun kadang-kadang dalam tradisi Arab dibinkan kepada ibunya. Kenapa? Kerana ia lebih masyhur dengan ibunya. Macam mana boleh masyhur dengan ibunya? Katakanlah kita buat andaian dalam masyarakat kita pun begitu. Kadang-kadang ibu bapa tu bercerai lama dah, budak lagi. Anak tu budak lagi. Jadi budak tu membesar dengan ibu dia. Orang kenal dengan anak tu dengan ibu dia, orang kaitkan dengan ibu dia. Ramai dalam masyarakat tu, ramai tu tak tahu pun ayah dia. Yang tahunya ibu. Sebab itu disebut ibu. Dia macam-macam sebabnya. Itu antara sebabnya. Ya. Baik. Hadis ini sebenarnya adalah hadis mukhtasar. Hadis ringkas. Sebab itu saya ada tulis di sini kemudian. Hadis ini sebenarnya hadis ringkas. Hadis ini sebenarnya panjang. Ia diringkaskan oleh Abu Dawud sekadar memenuhi maksud tajuk bab yang diadakannya. Imam Abu Dawud sekadar nak menyatakan setakat ni yang kita ambil ni sudah memadai untuk membuktikan apa yang disebutnya dalam tajuknya, iaitu melawat orang sakit beberapa kali, banyak kali. Itu sudah pun kita dapat setakat itu. Sudah memadai. Jadi itu orang panggil kharm. Itu orang panggil kharm. Meringkaskan hadis. Meriwayatkan hadis secara ikhtisar, mukhtasar. Jadi banyak perkara lah tentunya yang dicelah-celah tu tidak disebut. Tidak disebut dalam hadis ringkas. Dengan sebab itu kita kena tengok hadis yang lebih detail dan lebih panjang. Lihat selengkapnya di dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari, hadis nombor 4122. Itu yang lengkap. Antaranya dalam Bukhari ia disebut beberapa tempat. Baik. Sekarang ni saya nak bawa saudara-saudara kita sekalian pergi tengok dalam Bukhari ya. Sebab kebetulan ini pun sudah saya tulis juga, cuma belum cetak ya. Ni saja. Cuma belum cetak. Sekejap. Cuba tengok di sini. Ini hadis ni 4122. Inilah yang dikatakan hadis yang lengkapnya di dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari. Ini hadisnya. Panjang. Baik, kita baca hadis ini riwayat daripada Aisyah juga, Hisham daripada ayahnya daripada Aisyah. Di sini sama dengan hadis tadi. Cuma yang berbezanya apa yang berbezanya? Ini Uthman bin Abi Shaybah. Di atas tu sanad dia sama. Abdullah bin Numair daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah. Sama juga dengan di sini. Cuba perhati. Cuma berbezanya Imam Bukhari ambil daripada Zakaria bin Yahya. Zakaria betul ambil daripada Abdullah bin Numair. Di sini sanad ni sampai ke atas ni sama saja dengan sanad Abu Dawud. Cuma berbezanya di sini. Maknanya Imam Abu Dawud ini dia sezaman dengan Imam Bukhari. Cuba kita perhati ni kan. Seorang orang tengah di antara Imam Bukhari dengan Abdullah bin Numair. Sama juga dengan Imam Abu Dawud. Cuba tengok di sini. Imam Abu Dawud, Uthman bin Abi Shaybah seorang saja. Lepas tu Abdullah bin Numair sama. Tetapi Imam Abu Dawud ini dia tidak murid kepada
Imam Bukhari. Seperti Imam Tirmizi dan lain-lain tu memang murid Imam Bukhari. Tetapi Imam Abu Daud ini tidak. Dia murid kepada Imam Ahmad. Imam Bukhari juga murid kepada Imam Ahmad. Jadi seguru lah. Tapi tidak pernah bertemu dua orang. Tak pernah bertemu. Dua orang tokoh ni tak pernah bertemu. Baik, kita tengok sini. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق. Inilah yang kita sebut tadi. Dalam Bukhari ada sebut nama orang tu. Dan dia daripada keturunan Quraisy, iaitu Hibban ibn al-Ariq. Tetapi di dalam Sunan Abi Daud ni kalau kita perhatikan ni ramahu rajulun kita. Rajulun tu keturunan mana, kabilah mana tak ada sebut. Nama apa tak ada sebut. Itu bezanya. Itu bezanya. Dalam riwayat Bukhari disebut ramahu fil akhal. Ini sama. Fadaraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid ya'udahu min qarib. Setakat itu dalam Abu Daud. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-khandaq وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. Itu panjang tu kan. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة. Ini Hisham cerita. أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. Ini hadisnya panjang. Tapi Imam Abu Daud tak ambil semua sebab dia nak sekadar tu saja. Jadi sekadar tu sudah cukup. Sudah cukup ini. Imam Bukhari pun selalu buat begini. Kadang-kadang tu setempat dia kemukakan hadis dengan lengkap. Pada tempat-tempat lain tu dia ambil mana-mana yang berkenaan, yang dia nak sesuai dengan tajuk yang dia buat tu saja daripada hadis itu. Imam Abu Daud pun buat begitu. Ini orang panggil hadis mukhtasar. Dan pengarangnya telah melakukan kharm di dalamnya. Kharm itu makna buang ayat. Boleh begitu. Boleh begitu. Antara dalil mereka, ulama hadis, kata boleh kita ringkaskan hadis, boleh kita buang bahagian-bahagian tertentu daripada hadis, ialah mereka kata kalau Quran pun kita boleh baca kan, ambil sebahagian daripada ayat, tidak satu ayat yang lengkap pun boleh, apalagi hadis. Kita nak menunjuk, nak membuktikan Allah SWT itu maha berkuasa, kita pun baca ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, padahal selengkapnya tidak begitu kan, ada lagi yang lain sebelum tu. Kita ambil bahagian tu saja. Sebab itu maksud kitanya nak membuktikan kehendak kita tu apa, maksud kita tu. Sekadar itu pun sudah boleh. Jadi hadis lebih-lebih lagi boleh. Asalkan tidak mencedera atau mencacatkan atau mengubah makna. Jadi sekadar itu tu kira-kiranya sudah cukup. Sudah cukup untuk Imam Abu Daud buktikan tajuk dia ni. Babun fil iyadati miraran. Di mana letaknya? Di akhir itu. Liya'udahu min qarib.
di situ letak nanti kita bincangkan nanti yang akan datang. Tetapi oleh kerana saya nampak ada perkaitan juga riwayat ini dengan riwayat itu. Ini riwayat sebelumnya. Ini ceritanya. Jadi cerita dia panjang lah. Kalau nak tengok yang lebih detail lagi, selengkapnya kena tengok di sini lah. Saya pun buat nota banyak juga ni. Banyak juga. Tengok sini lah. Tengok sini. Tengok sini ya. Oleh kerana bahagian-bahagian lain itu tidak berkenaan dengan yang kita baca di dalam Abu Daud itu, saya rasa saya tinggalkan sajalah. Kita tidak baca lah nota-nota ni. Cuma sekadar nak bagi tahulah kepada peserta-peserta kita bahawa hadisnya yang panjang ini telah pun saya bincangkan. Sudah ada notanya, iaitu di dalam Sahih Bukhari Kitabul Maghazi. Ada di situ. Baik. Cuma satu perkara lah saya nak tanya. Hibban ibn al-Ariqah. Hibban ibn al-Ariqah. Ini tak ada di dalam hadis Abu Daud ini. Macam kita tunjuk tadi, saya dah baca dalam hadis Bukhari ada sebut tu. Ada sebut tu. Ini Hibban bin al-Ariqah. Ni cuba tengok ni. Ni dalam Sahih Bukhari, Hibban bin al-Ariqah. Dalam Abu Daud pun dalam syarah ni saya sebut ni, ambil daripada Bukhari ni, Hibban bin al-Ariqah. Tadi saya sebutkan Al-Ariqah tu bukan nama ayah dia. Nama ibu dia. Nama ibu dia. Nama ayah dia ialah Qais. Jadi macam mana agaknya kita, saya nak tanya sikit lah. Tidak jadi salah sangat saya saja bercakap ya. Nak tanya jugalah. Sambil-sambil tu. Macam mana kita nak tahu ya? Ni bin ayah ke, bin mak ke? Atau macam mana? Kita nak tahu macam mana? Kadang-kadang dalam bahasa Arab ni yang ada ta marbutah begitu pun tak mestinya muannats. Muzakkar pun ada ta marbutah. Muawiyah misalnya ada ta marbutah. Talhah umpamanya itu muzakkar semuanya. Semuanya lelaki tu. Bahkan ada yang nama Asma, nama lelaki. Nama lelaki. Juwairiyah, nama lelaki. Jadi kita nak tahu macam mana tu. Boleh ke? Ada sesiapa ke boleh? Kita berkongsi maklumat dengan peserta-peserta kita sekalian. Boleh ke? Silakan. Kalau ada sesiapa, macam mana kita nak beza tu? Adakah tanda yang menunjukkan ini bukan ayah dia sebenar? Ini datuk dia. Ataupun ini ibu dia, ini nenek. Macam mana kita nak tahu ya? Ada sesiapa boleh? Silakan. Saya cuba Maulana. Silakan. Siapa ni? Wan Zahidi. Wan Zahidi daripada mana dah? Putrajaya. Putrajaya. Silakan. Huruf alif pada Ibnu. Ini menunjukkan apa? Bukan ayah yang sebenar lah. Oh, begitu ya? Jadi bukan ayah yang sebenar. Maknanya ibu ke siapa tu maksudnya? Ibu ke siapa tu kita nak tahu macam mana? Betul dah tu jawapan itu dia kalau tidak ayah sebenar, ikutlah ibu ke datuk ke nenek ke atau sesiapa, dia ada alif ni. Hibban bin al-Ariqah, cuba tengok ni ada alif ni. Hibban bin al-Ariqah. Mana Ariqah ni bukan ayah sebenarnya. Mana kalau ayah sebenarnya dia tak ada alif ni. Banun saja. Itu dari segi imlaknya. Dari segi tulisannya. Itu mudah-mudahan kepada yang tak berapa kejap lagi lah ilmu dia tu,
dapat membantu mengingatkan. Itu caranya. Jadi kita nak pastikan itu datuk dia ke atau ibu dia ke, itu tak boleh. Itu kena tengok di tempat lain lah. Tengok perbincangan lain. Macam kita tengok sejarah lah. Kita tengok sejarah yang saya sebut ni dalam kitab sekian-sekian. Orang ni sebut itu ibu dia. Nama ibu dia tu gini. Nama ibu dia. Tapi al-ariqah tu sifat kepada ibu dia lah. Sifat kepada ibu dia atau gelaran dia. Laqab dia. Laqab kepada Qilabah. Namanya sebenarnya ialah Qilabah binti As'ad. Gitulah. Baik. Dan ia mengenai pembuluh darah di tengah lengannya. Pembuluh darah di tengah lengannya. Dalam istilah anatomi, ia dipanggil vena cephalic, tengah lengan. Median cephalic vein. Begitu. Ini apa ni? Akhal. Menurut Al-Khalil ni guru kepada Sibawayh, ahli nahwu yang terkenal tu. Khalil ni pengasas kepada ilmu arud, ilmu menimbang syair. Dan dia ni ahli bahasa. Dia kata al-akhal adalah urat kehidupan. Urat kehidupan. Sesetengah ulama mengatakan ia terdapat pada setiap anggota utama badan manusia. Di tangan namanya al-akhal. Di belakang namanya al-abhar. Di paha pula namanya an-nasa. Bukan an-nisa, bukan an-nisa, an-nasa. Sebab itu ada penyakit namanya irqun nasa. Darah tidak akan berhenti keluar jika ia terputus. Orang ni kalau terputus, memang darah tak akan berhenti. Susah nak menghentikannya. Gitu. Itulah akhal. Orang tu ialah yang kenanya, pembuluh darah tu. Yang apa ni, Sa'ad bin Mu'adh tu kena dekat dekat apa ni, pelipatan dia, pelipatan siku dia tu. Dekat pelipatan tu, bahagian dalam siku dia. Kena situ. Jadi kena panah. Jadi itulah yang membawa beliau meninggal dunia. Hadis ini sebenarnya sekejap 86 tu Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sebuah khemah yakni untuknya di dalam masjid supaya dapat melawatnya dari jarak yang dekat. 86. Hadis ini sebenarnya panjang. Ia diringkaskan oleh Abu Daud sekadar memenuhi maksud tajuk bab yang diadakannya. Tajuk bab tu kita boleh faham dah setakat itu. Lihat selengkapnya di dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari, hadis nombor 4122 yang saya tunjuk tadi. Sampai di sini saya nak minta orang lain pula lah baca. Ya. Siapa nak baca? Silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Saya Zufairi. Siapa? Zufairi. Zulfairi. Zulfairi daripada mana? Daripada Ipoh. Ipoh, Ya, silakan. Dari jarak yang dekat adalah terjemahan bagi min qarib dengan takdir qarib makan. Takdir min makanin qarib. Min makanin qarib. Boleh juga ia diterjemahkan dengan dari masa yang hampir dengan takdir min zamanin qarib. Maksudnya ialah berulang kali dalam masa yang hampir. Terjemahan kedua ini lebih sesuai dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Abu Daud. Sekejap Zulfairi. Di sini min qarib ni kan, cuba kita perhatikan ini. Dalam teks hadis ni, ini min qarib. Liya'udahu min qarib. Liya'udahu min qarib, untuk baginda dapat melawatnya min qarib,
Dia boleh dua tu, dua serampan di situ. Dua tu. Min qarib dengan arti min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Kenapa Nabi pasang khemah dalam masjid tu? Untuk dia dirawat dan untuk dia dilawati Nabi SAW min qarib, dari jarak yang dekat. Sebab sebelah masjid tu rumah Nabi. Boleh Nabi pergi melawat dia beberapa kali. Cuba tengok tu. Boleh melawat beberapa kali sebab dekat, mudah nak pergi. Kalau tidak, rumah dia jauh. Nak pergi tu satu hal pula, nak pergi tu susah. Kalau dekat, mudah nak pergi. Itu satu. Makna min qarib dengan takdir min makanin qarib. Liya'udahu min qarib, boleh satu lagi kita takdirkan min zamanin qarib. Min zamanin qarib, dari masa yang hampir. Dari masa untuk melawatnya, dari masa yang hampir. Kalau kita takdirkan zaman sebelum qarib itu, ia lebih sesuai sebenarnya dengan tajuk bab yang dibuat oleh Abu Daud. Sebab beberapa kali itu menunjukkan masa berlainan, masa yang berlainan. Beberapa kali. Petang pergi, pagi pergi, besok pergi, lusa pergi. Itu semua tu pagi, petang, tadi, sekarang, itu semua masa. Sebab itu benar juga kita kata liya'udahu min zamanin qarib. Dalam masa yang hampir, Nabi SAW boleh pergi melawatnya. Jadi berulang kalilah boleh. Dalam masa yang berbeza-beza tu berulang kali boleh. Itu satu. Min makanin qarib, kalau kita kata begitu, dari tempat yang hampir. Jadi oleh kerana hampir, jadi bolehlah nak pergi banyak kali pun, beberapa kali pun, sebab hampir mudah nak pergi. Nak jenguk tu. Nampak ke tidak? Itu cara kita nak faham hadis. Kita kata tadi Imam Abu Daud bawa sedikit saja, ringkas. Sebab itu sudah memadai untuk membuktikan tajuk bab yang dia buat. Terbukti di mana? Melalui perkataan mana, bahagian mana yang menunjukkan Nabi SAW pergi beberapa kali? Banyak kali. Di mana? Itu benda yang timbul pertanyaan di situ. Di mana dalam ayat ini? Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Di mana letaknya agaknya? Kalau kita tak perhati tu, kita tak nampak di mana letak kebenaran tajuk bab ni. Melawat orang sakit beberapa kali, banyak kali. Sebenarnya di sini. Bukan di lain. Bukan di lain. Kalau sekadar pasang khemah dalam masjid itu, ya tidak membuktikan banyak kali lagi melawat. Tapi kita dah tahu kan masjid Nabi itu, rumah dia bersambung dengan masjid itu. Sebelah masjid lah. Kita kata. Jadi bila dekat, senanglah nak ziarah. Jadi boleh banyak kali pergi. Tidak menyusahkan. Tidak mengambil masa. Sama ada kita kata min qarib itu, min makanin qarib. Boleh juga. Ia menunjukkan beberapa kali, banyak kali juga. Boleh juga kita kata min zamanin qarib. Min zamanin qarib. Jadi dari masa yang hampir. Itu yang saya sebut di sini. Min zamanin qarib, dari masa yang hampir. Maksudnya ialah berulang kali dalam masa yang hampir. Itu maksudnya. Kalau kita kata min zamanin qarib, maksudnya ialah berulang kali dalam masa yang hampir. Bolehlah dilakukan sebab duduk dekat. Duduk dekat. Bolehlah dalam masa yang berbeza-beza. Pagi ke petang ke malam ke siang ke, boleh pergilah banyak kali. Lebih sesuai. Tapi kalau kita mengambil kira masa, pun boleh banyak kali. Sesuai juga. Tapi saya nampak kalau kita takdirkan masa itu lebih dekat lah, lebih sesuai dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Abu Daud. Walaupun kalau kita takdirkan makan ni pun dekat boleh juga. Sebab bila dekat, banyak kali lah boleh pergi melawat. Banyak kali boleh pergi
melawat bila dekat. Tapi kurang sikit, jauh sikit maksud itu. Sebab apa? Sebab tidak semestinya dekat tu orang selalu pergi. Tapi kalau kita kata masa yang hampir, itu menunjukkan banyak kali pergi. Pagi, petang, tengah hari, malam dan sebagainya, hari ini, besok, itu berkait dengan masa. Berkait dengan masa. Benda-benda ni kena perhati ya. Benda-benda ni kena perhati. Jadi baik, saya nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk ni. Ini badlul majhud, badlul majhud. Cuba tengok. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Dia tak ada syarah apa-apa pun di sini. Tak ada syarah apa-apa pun di sini. Cuma dia kata hadis ini panjang. Imam Abu Daud meringkaskannya ala qadri tarjamah, sesuai dengan tajuk bab dia lah. Ini saya ambil di sini, memang ada di sini, sekadar itu. Tetapi dengan takdir zamanin qarib atau makanin qarib tidak ada di sini. Baik, kita tengok di sini. Al-manhalul azbul mawrud. Fadaraba alaihi, di sini pun tak ada. Tak ada sebenarnya. Tak ada takdir itu. Kita tengok di sini. Kita tengok lagi. Ini aunul ma'bud. Liya'udahu min qarib. Tak ada takdir apa-apa ni. Jadi kepada orang yang tidak biasa, dia tak boleh nak simpulkan itu. Maksudnya masa ke yang hampir itu atau tempat yang hampir. Dan kenapa kita perlu takdir begitu? Ni mereka ni semua orang hebat-hebat, tapi di sini tak ada buat. Kalau kita tanya, macam mana kita nak tahu min qarib tu apa? Cuba tengok sini. Ni yang baru ni. Cuba tengok. Kay ya'udahu min qarib. Min qarib itu memang orang faham dah. Kalau orang faham betul, dia faham, boleh faham. Sebagaimana saya faham, boleh pun. Tapi bagaimana kita faham begitu? Kalau saya nak tunjuk kitab banyak lagi lah. Misalnya, ni Ibnu Ruslan. Sa'ad bin Mu'ad. Dia tak ada sebut. Liya'udahu, di sini ada. Liya'udahu min makanin qarib. Fakana ya'uduhu fi kulli yawmin hatta tuwfiya. Di sini ada. Cuba tengok ni. Ni makan ini. Tapi ketika saya tulis tadi, saya tak perasan pun yang ada di sini. Saya nak tanyalah sikit ya. Kenapa perlu ada makan atau zaman itu? Boleh sesiapa bagi jawapan? Ni yang saya takdirkan min qarib itu, min makanin qarib atau min zamanin qarib. Bagi saya zamanin qarib itu lebih hampir, lebih sesuai dengan tajuk bab yang dibuat oleh Imam Abu Daud. Walau bagaimanapun di dalam syarah Ibnu Ruslan itu dia ada sebut juga. Cuba kita tengok tadi kan. Min qarib, yakni min makanin qarib. Dia takdir makan. Kenapa kita perlu takdirkan sesuatu di jelah tu? Dan yang ditakdirkan itu antara dua tu. Kenapa? Ada sesiapa boleh sebut? Silakan. Ada ke tidak? Kenapa saya takdirkan begitu? Kenapa Ibnu Ruslan takdirkan begitu? Itu dia panggil takdir. Takdir. Yang tidak ada kita sebutkan. Sepatutnya ada benda itulah. Bagi orang yang mendalam bahasa Arab, dia memang faham benda itu. Dan bagaimana kita faham? Kenapa perlu ada? Boleh sesiapa jawab? Maulana. Ya. Syaizat. Sebab Syaizat, pada mana ni Syaizat? daripada Shah Alam. Shah Alam. Cuba. Syaizat. Sebab qarib tu sifat. Dan dia kena ada mausuf lah. Kalau Jadi, tanpa dia macam tergantung lah, min qarib tu tergantung lah. So mausuf dia sama ada makan atau zaman lah. Betul. Betul. Itulah. Sebab itu
Saya tanya tu sebab saya percaya dalam ramai-ramai kita ni ada yang boleh. Dan kalau tidak disebut benda tu, macam tidak belajar kitab lah. Sebab kita belajar kitab juga ni bukan nak ambil maksud dia secara umum begitu, bukan. Jadi bila kita baca kitab, sebenarnya saya nak menarik perhatian semua lah peserta-peserta kita ni. Kalau baca kitab ni dia kena ada benda-benda tu. Itulah termasuk dalam alat yang kita maksud tu. Jadi qarib itu isim sifat. Sifat, dia sirah sifat. Bila sifat dia mesti kena ada mausuf. Dari dekat. Apa yang dekat itu? Mestilah ada sesuatu yang dekat itu. Sama ada tempat atau masa. Jadi yang sesuainya di sini, kalau Ibn Ruslan dia pilih makan. Tak apa, itu pun ia betul. Zaman pun boleh. Jadi berkali-kali ini dia lebih berkait dengan zaman sebenarnya. Tetapi secara tidak langsung dia berkait juga dengan makan. Sebab itu saya kata yang lebih dekatnya zaman. Min zamanin qarib. Jadi zaman itu mausuf dia. Kalau tak ada mausuf itu tergantunglah. Seperti kita kata putih. Apa yang putih itu? Apa yang putih itu? Mesti ada yang putih itu. Apa-apa. Tiang kau putih, kertas kau putih. Mesti ada. Benda-benda begitu. Kadang banyaklah dalam hadis, dalam Quran ni dia penggunaan macam tu. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Kena pandai-pandai lah. Tadi saya tak tengok pun apa kitab Ibn Ruslan tu di situ. Tapi saya dah fikir memang kena buat gitu. Macam mana kita teliti sebab kita ada ilmu lah. Bila ada ilmu kita tahu ni sepatutnya kena begini. Itu cara mentakdir ayat-ayat yang tersebut di dalam kitab. Sebab kadang-kadang dia ringkas. Itulah min qarib. Nampak ke tidak tu? Min qarib mana min makanin qarib atau min zamanin qarib. Jadi yang lain-lain tu Syahizat tadi dia dah bagi dah, betul lah tu. Jadi orang lain pun kena perhati begitulah juga. Ini satu tempat, banyak lagi tempat lain yang kita kena perhati. Macam tadi kan, Hibban Ibnul Ariqah. Jadi Ibnu tu ada alif tu menunjukkan Al-Ariqah tu bukan ayah dia. Itu semua kaedah tu. Jadi itu yang menariknya bila kita belajar hadis apa semua Quran, memang dia tepat dengan kaedah. Dia tak lari daripada kaedah. Dia terikat betul dengan kaedah tu. Kenapa Allah SWT pilih bahasa Arab untuk bahasa Quran? Sebab payah orang nak tiru. Payah orang nak palsukan, nak tiru. Nak kata dia buat, cuba buat sendiri. Orang akan nampak kecacatan dia di mana-mana. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni banyak sangat tempat-tempat yang benda macam ni lah. Ikatan-ikatan tu yang kalau tidak mahir betul, terlepas lah. Di situlah akan nampak kelemahan kita. Baik. Setelah Sa'ad berada di masjid dekat dengan rumah Rasulullah SAW, baginda melawatnya tiap-tiap hari sehinggalah dia meninggal dunia selepas sebulan lebih terkena anak panah dalam perang Khandaq tersebut. Sebulan lebih. Itulah cerita dalam Bukhari itu. Lepas dia terkena tu, berlakulah peristiwa Bani Quraizah kan. Bani Quraizah bersedia untuk turun menyerah kalah dengan syarat yang menjadi pemutus yang akan mengenakan apa-apa hukuman ke atas mereka. Mereka setuju, mereka nak Sa'ad bin Mu'adh. Nabi pun mereka tak mahu. Sebab mereka fikir Sa'ad bin Mu'adh ini sekutu dia. Sekutu puak-puak Ansar ni. Jadi dia kira akan betul Ansar, dia akan ringankanlah hukumnya. Begitu. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'adh keluarkan hukum seperti dalam Bukhari yang panjang tadilah. Itu kena tengok situlah. Macam mana. Kedudukan hadis ke-3101 ini sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan lain-lain. Panduan dan pedoman daripada hadis. Baik. Boleh sesiapa baca ni? Sila baca.
Saya baca mana? Siapa ni? Syahizah. Syahizah, baca. Panduan dan pedoman daripada hadis. Pertama, keharusan melawat orang sakit beberapa kali atau berulang kali, terutamanya apabila orang yang sakit suka dilawati orang tertentu. Kedua, Nabi SAW telah mengarahkan supaya dipasang kemah di dalam masjidnya untuk saat supaya mudah dirawati dan mudah juga dilawati baginda dari semasa ke semasa. Ketiga, keharusan merawat orang sakit di dalam masjid dan memasang kemah untuknya jika tidak menyempitkan ruang orang-orang yang hendak bersolat dan tidak pula mengganggu mereka. Keempat, hadis ini menunjukkan masjid Nabi SAW itu agak luas kerana masih ada lagi ruang di dalamnya untuk dipasang kemah bagi tujuan tersebut. Kalau kita tengok hadis Bukhari tadi kan, bukan khemah Sa'ad saja yang dipasang. Cuba kita perhati ni. Cuba kita perhati ni yang di akhir ni. Ni. Wa fil masjid khaymatun min Bani Ghifar. Dalam masjid itu juga ada satu lagi khemah yang dipasang untuk Bani Ghifar. Mana bukan khemah Sa'ad ni saja. Bukan khemah Sa'ad ni saja. Mereka terkejut tengok. Apa ni mengalir ni? Tengok-tengok darah. Mereka pun berteriaklah. Apa ni? Orang khemah sebelah sana tu apa ni? Yang datang dari sebelah kamu. Tahu-tahu luka Sa'ad itu pecah. Tempat luka dia terpecah. Famata minha, dan dia mati kerananya lah. Mana dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW menggunakan kaedah kai, dia selarkan dengan besi panas pada masa tu, rawatan pada masa tu untuk menghentikan darah supaya urat tu ataupun pembuluh darah tu terkatup, terpaut gitu. Memang untuk beberapa ketika dia berjaya juga buat begitu. Dan bukan sekali, dalam riwayat ni tak ada sebut itu. Tapi dalam riwayat lain ada sebut. Dibuat begitu. Ini menunjukkan masjid itu agak luas. Sebabnya kita kata orang yang pergi berjemaah dengan Nabi SAW ni biasanya ramai. Ramai pun tidak terganggu lagi. Dengan adanya khemah-khemah ni di belakang itu tidak mengganggu lagi mereka. Masih ada ruang lagi. Dalam keadaan itulah yang dibolehkan. Kalau sampai tak muat masjid, orang nak mari sembahyang pun jadi susah. Itu tak bolehlah kalau macam tu. Tak bolehlah kalau macam tu. Ya, sebenarnya ada satu lagi hadis, sekejap ya. Dalam Bukhari juga di tempat lain. Sekejap ya. Ini hadisnya, kalau kita perhatikan, ini. Imam Bukhari buat tajuk Babul Khaymah fil Masjid lil Marda wa ghairihim. Bab memasang khemah di dalam masjid untuk orang-orang yang sakit dan orang-orang lain selain mereka. Jadi boleh pasang khemah dalam masjid ni untuk orang sakit. Padahal ada kemungkinan macam-macam tu bila sakit itu. Misalnya darah dia keluar ke mengalir ke di situ, macam mana jadi. Wa ghairihim, selain daripada orang yang sakit, macam-macam lagi. Antaranya ada satu orang perempuan tu Nabi SAW pasangkan khemah dia untuk dia duduk dalam masjid juga. Itu tempat lain lah. Jadi di sini kita naknya di sini tengok hadis ni. Yang saya naknya di sini. Panjang. Nota ni panjang, saya ambil. Kita nak baca pengajaran ataupun pedoman dan panduan daripada hadis ini yang panjang ni dalam Sahih Bukhari. Saya yang tu saja. Minta Syahizah baca. Ni. Kalau di sini sebab apa kita tidak panjangkan menyebut ni pengajaran, panduan dan pedoman di dalam hadis Abu Daud, sebab dia hadis yang ringkas. Sedangkan hadis itu yang panjangnya ada di sini. Dan kalau daripada hadis yang panjang tu banyak lagi panduan ataupun pedoman yang kita dapat ambil.
antaranya, cuba kita basuh. Baca di sini. Mana Syahizat tadi? Boleh Syahizat baca sini. Boleh. Ni sini. Yang pertama, Antara yang pertama, keharusan tinggal di dalam masjid kerana sesuatu keuzuran dan keperluan. Kedua, pemerintah, guru, ketua keluarga atau lain-lain orang yang berkenaan boleh memindahkan seseorang pesakit ke tempat yang lebih hampir dengannya supaya ia dirawat dengan lebih sempurna dan mudah diziarahi. Ketiga, orang sakit boleh dirawat di dalam masjid. Keempat, orang yang luka juga boleh ditempatkan di dalam masjid untuk dirawat lukanya itu. Kemungkinan akan tertumpah darah di dalam masjid tidak seharusnya dijadikan penghalang untuk dia dirawat di dalamnya. Lebih-lebih lagi jika ditinjau dari sudut fiqh Bukhari. Kerana bagi beliau, darah manusia selain haid dan nifas tidak najis. Itu. Sebab ini syarah ni, nota ni untuk Bukhari. Jadi saya sebutlah fiqh Bukhari itu. Bagi Imam Bukhari, itu dalil bahawa darah itu, salah satu dalilnya, bahawa darah itu tidak najis. Kalau najis, Nabi SAW tidak akan dedahkan masjid dengan najis. Itu mengikut ijtihad Imam Bukhari. Sebab dia tahu dah luka ni boleh jadi pecah. Lepas tu akan mengalir darah. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Imam Bukhari juga berdalil, perempuan yang mari kotor tu boleh berada dalam masjid. Di tempat lain lah. Dia ada buat tajuk yang berasingan. Orang mari kotor tu tidak menghalang dia daripada duduk di masjid sebab ada orang perempuan. Dia berdalil dengan itu. Itu cara Imam Bukhari. Untuk menunjukkan darah ni tidak najis, dia berdalil dengan hadis ni. Dan banyak lagi lah hadis lain. Antaranya sahabat yang duduk sembahyang tu kan, duduk berkawal tu tiba-tiba kena panah. Beberapa panah dia cabut tu darah mengalir. Dan dia terus sembahyang. Nabi SAW tak tegur pun selepas itu. Nabi tak kata kenapa kamu teruskan sembahyang, kamu tu dah batal pun. Sebab darah keluar tu, darah tu najis kan. Nabi tak kata begitu. Itu menunjukkan darah itu tidak najis. Soal kita berasa jijik apa tu, itu cerita lain. Macam kita kata kahak lah. Kahak pun tidak najis. Air ludah pun tidak najis. Tapi kita berasa jijik, itu cerita lain. Itu kena faham dari segi fiqh. Fiqh yang lebih luas lagi. Teruskan. Yang keberapa tadi? Kelima. Teruskan. Keharusan memasang kemah di dalam masjid untuk sesuatu keperluan. Keenam, Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia kerana anak panah yang mengenainya pada hari peperangan Khandaq. Tetapi beliau tidak terus mati selepas terkena anak panah itu. Sebelum meninggal, beliau sempat dirawat di dalam masjid Nabi SAW selama lebih sebulan. Ketujuh, Nabi SAW sangat menjaga kebaikan para sahabat. Baginda SAW juga sangat mengambil berat tentang sahabat-sahabatnya yang sakit. Ke-8, bangsa Arab di zaman Nabi SAW, khususnya para sahabat baginda SAW, kelihatan sangat bertamadun apabila mereka sudah pun mengenali istilah urat saraf di dalam tubuh manusia secara spesifik. Dia sebut ni akhal namanya. Dia tahu. Ini namanya abhar. Ini namanya nasak. Dia tahu. Maknanya tamadun itu. Teruskan. Ke-9, persaudaraan dan perpaduan umat Islam di zaman Nabi SAW juga dapat kita lihat dengan ketara melalui hadis ini, di mana Bani Ghifar berkhidmat secara sukarela dalam merawat saudaranya dari Bani Abdul Ashhal. Ke-10, orang-orang yang menetap di dalam masjid untuk satu jangka masa yang agak lama kerana beriktikaf dan lain-lain, elok memasang kemah atau skrin supaya terlindung daripada pandangan orang ramai, terutamanya ketika mereka tidur atau bersantai di dalamnya. Ke-11, kawasan masjid yang lebih sesuai untuk dipasang kemah atau ditempatkan pesakit ialah di bahagian belakang, di mana pada kebiasaannya kosong daripada orang-orang yang bersembahyang. Itu cuba tengok. Kalau kita perhatikan hadis yang lebih panjang kan, boleh kita ambil banyak lagi pengajaran daripada situ. Sekadar tadi pun banyak dah.
Ini hadis yang lebih panjang lah daripada yang dan Abi Daud itu. Tapi ini pun tak panjang sangat kan. Yang panjangnya ialah dalam Kitabul Maghazi tadi. Nah, itulah. Baik. Kita pergi semula kepada kitab Sunan Abi Daud. Babun fil iyadati minar ramad. Bab melawat orang yang sakit mata. Kita dah baca dah tadi terjemahannya. Sekarang ni kita nak tengok pula dari segi syarahnya. Apa maksud Imam Abu Daud buat begini? Tajuk ni. Apa maksud? Walaupun Imam Abu Daud dan imam-imam lain tidaklah sampai ke tahap Imam Bukhari dari segi seninya dalam penyusunan tajuk bab itu. Tetapi imam-imam yang lain pun ada juga. Cuma tidaklah setara tu, tidaklah sampai ke peringkat tu. Cuba tengok misalnya Imam Abu Daud di sini. Jadi dia buat tajuk ni kenapa? Ada sebab. Baik, kita tengok 87. Boleh sesiapa baca? Siapa nak baca sini? Orang lain pula, silakan. Saya baca Maulana Saleh. Saleh. Silakan. Ya, Saleh sihat. Alhamdulillah baik Maulana. Tak dengar suara Saleh. Ya. Harap Maulana pun sihat juga hendaknya. Alhamdulillah. Silakan. Ya, 87. Tajuk bab ini diadakan oleh Imam Abu Daud untuk menolak pendapat orang-orang yang mengatakan tidak melawat orang yang sakit mata. Alasan mereka ialah adanya hadis yang mengecualikan 3 macam orang sakit daripada dilawati, iaitu orang yang sakit mata, orang yang naik bisul dan orang yang sakit gusi. Hadis berkenaan telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani secara marfu'. Berikut adalah teks hadisnya. Thalathatun laysa lahum iyadatun al-ainu wad-dummalu wad-dirsu. Bermaksud 3 macam. Sekejap ni ya. Gigi geraham ni. Gigi geraham, sakit gigi geraham. Dirs ataupun gusi, gusi. Gitu. Teruskan. Okey. Bermaksud 3 macam kesakitan, pesakitnya tidak perlu dilawati, iaitu sakit mata, sakit bisul dan sakit gigi geraham, yakni gusi. Alasan Abu Daud pula ialah hadis itu mauquf, yang marfu'nya tidak mahfuz. Al-Baihaqi sendiri hanya mensahihkan yang mauquf sahaja. Ia mauquf yang terhenti pada Yahya bin Abi Kathir. Jelas sekali hadis seperti itu tidak dapat mengalahkan hadis marfu' yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud di bawah bab ini. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada hadis yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka. Sesetengah ulama berpendapat anda kata hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani itu sahih sekalipun, ia tidaklah menafikan terus sunnah melawat mereka. Yang dinafikan hanyalah ta'akud sunnahnya sahaja. Artinya ta'akud sunnahnya sahaja. Artinya adalah sunnah melawat mereka tidaklah muakkad seperti sunnahnya melawat pesakit-pesakit lain. Itu kata setengah-setengah ulama lah. Dia kata kalau kita pakai jugalah hadis itu, maka ia tidak menafikan sunnah. Sunnah itu tetap sunnah. Cuma sunnahnya tidak sekuat untuk melawat pesakit-pesakit lain. Pesakit-pesakit lain. Tidak sampai ke situlah. Tidak sampai situ. Jadi Imam Abu Daud kira-kiranya dia ada benda ni. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah pun ada sebut. Ada sebut. Jadi kira-kiranya ada dalam kepala dia tu benda ni. Mungkin memang ada pun orang yang pegang kata ini tak sunnah. Bahkan menyalahi sunnah kata dia. Sebab sunnahnya ni ada hadis ni tidak dilawati. 3 macam pesakit. Orang yang sakit mata, sakit bisul dan sakit gigi. Gigi geraham. Maksudnya gigi lah ataupun gusi, sakit mulut lah maksudnya. Sebab apa? Sebab sakit ini tidaklah mengancam. Kita kata tidak membimbangkan. Begitu. Jadi kata dia menyalahi sunnah. Jadi Imam Abu Daud buat tajuk ni sebenarnya nak menolak. Dia nak kata tak betul pendapat itu. Tak betul sebab
Kalau menyalahi sunnah macam mana Nabi pergi melawat ni? Zaid bin Arqam yang sakit. Sakit apa? Sakit mata. Jadi kalau kita terima hadis tadi ada pun hadis itu tidak sahih. Hadis itu yang marfu' dikatakan marfu' itu sebenarnya tidak marfu'. Yang marfu' itu tidak mahfuz, maknanya dhaif. Apa ni? Yang mahfuznya yang mauquf dia tu. Tapi kalau mauquf maknanya itu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewenang-wenang begitu. Siapa yang cerita kepada Yahya bin Abi Kathir itu siapa? Itu masalahnya. Jadi nak lawan dengan hadis ni jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba kita tengok ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melawatku kerana sakit mata yang dialamiku. Kerana itu dia melawatku. Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi'aini. Sakit mata lah. Sakit mata yang dialamiku. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melawat. Ini jelas. Jadi macam mana kita kata tidak sunnah? Hadis ini juga menunjukkan sakit ni walaupun tidak berat mana pun disunnahkan juga kita melawat. Maksudnya apalagi kalau sakit berat, kalau sakit ringan pun sunnah juga. Dan kita akan dapat pahala juga melawat orang sakit itu. Bukan kata pergi melawat orang yang semua ataupun ringan-ringan begitu tak dapat pahala melawat. Tidak dapat juga. Terus apa ni lepas tu yang ke-88 yang dinota ni. 88. Teruskan Soleh. Baik. 88. Ibnul Qayyim menolak alasan remeh yang diberikan oleh sesetengah ulama tentang kenapakah orang yang sakit mata itu dilarang Nabi SAW daripada dilawati. Kata mereka, sebabnya ialah orang-orang yang melawat dapat melihat apa yang ada di rumah orang yang dilawatinya, sedangkan ia pula tidak dapat melihat mereka. Kata Ibnul Qayyim, alasan itu tidak benar kerana orang buta juga sunnah dilawati apabila ia jatuh sakit, sedangkan ia tidak dapat melihat. Demikian juga Nabi SAW pernah melawat Jabir yang sedang pengsan. Dalam keadaan itu, dia tentunya tidak sedar dan tidak mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya. Apabila hadis yang terbukti sahih telah ada, maka anda tidak seharusnya mengandaikan alasan-alasan yang bukan-bukan. Bagi penulis, alasan yang agak munasabah ialah kerana sakit mata termasuk salah satu penyakit yang boleh berjangkit. Kerana itulah pesakitnya tidak wajar dilawati. Cuma apa pula alasan yang melarang daripada melawat orang naik bisul atau sakit gusi, yakni sakit gigi geraham? Sakit gigi geraham itu Ya, sekejap sakit gigi geraham ataupun berkait dengan mulut lah gusi. Jadi itu apa kena-mengena pula? Kalau kita kata takut berjangkit. Jadi orang sakit bisul ni berjangkit kah? Ataupun orang sakit gigi ni jadi berjangkit kah kalau kita pergi melawat? Itu tak kena pula. Sebab itu kita kata hadis itu susah. Nak dipraktikkan macam mana dalam keadaan macam mana tu. Cumanya baca sikit lagi apa ni Soleh baca sikit lagi. Baik. Perlu disedari bahawa bukan semua sakit mata itu berjangkit. Setengah daripadanya tidak berjangkit. Dalam kes sakit mata yang tidak berjangkit, tentu sekali tidak ada masalah melawat pesakitnya. Jadi itu pun kita kena jaga juga melawat ni pun. Kalau orang sakit yang boleh berjangkit, itu masuk akal lah kalau Nabi SAW tak benarkan. Misalnya selesema, dahlah sakit tu tak ada apa nama ni seteruk mana pun selesema. Tapi kalau kita pergi dekat dia boleh kena kita. Jadi baik tak payah pergilah kalau macam tu. Baik tak payah pergi. Tapi kan kepada orang-orang yang dekat, doktor, orang-orang yang berkenaan tu boleh saja pergi. Terpaksa lah kena pergi, takkan tak pergi langsung kan. Tapi kalau yang jauh-jauh tu tak perlulah pergi. Yang seumpama itu. Dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang mungkin berjangkit. Bagi saya, kalau nak ada munasabah pun kerana itu. Cumanya, kalau dikaitkan dengan hadis tiga macam orang pesakit tadi tu, itu tak berapa nampak tu alasan dia tu. Logiknya. Kalau sakit mata tu bolehlah kita kata takut berjangkit. Tapi yang lain tu adakah berjangkit? Atau kalau ada sebab alasan lain, apa alasannya?
Mengikut Ibnul Qayyim di sini, dia kata dah hadis sahih, tak perlulah kita andai-andaikan lagi. Jadi kita bolehlah saja pergi. Tetapi kalau kita mengambil kira Nabi SAW tak suka kepada penyakit-penyakit, jangan pergi dekat. Kalau yang ada di situ, seperti dalam hadis selepas ni, kita ada bab selepas ni, penyakit ta'un apa. Itu Nabi SAW pesan pula, jangan pergi. Jadi bermaknanya kalau penyakit itu, katakanlah sakit mata. Sebab sakit mata dia boleh penyakit. Ada munasabahnya. Kalau Nabi SAW larang pun. Cuma gabungan tiga tu. Tak nampak tu apa, kenapa dilarang itu. Kalau sakit mata semata-mata, bolehlah kita kata dengan sebab itu. Atau sakit kusta ke, atau sakit-sakit lain ke. Yang boleh penyakit lah kira-kiranya. Ataupun macam setahun, 2 tahun lepas tu, COVID itu munasabah lah. Tak boleh pergi ziarah. Maknanya ziarah ataupun melawat orang sakit ni, janganlah sampai penyakit itu menular sehingga tidak terkawal kepada orang-orang lain. Itu kita tengok dalam bab selepas ini pula, dia ada bab yang lain tentang penyakit ta'un. Jadi kalau sakit mata tu setengah-setengahnya munasabah. Kalau kita kata Nabi SAW larang pun. Tidak perlu dilawati pun dia kata. Sebab dia penyakit. Tapi bukan maksudnya sakit mata saja. Yang lain-lain pun sama. Cumanya gabungan tiga tu dalam riwayat yang mauquf tadi, itu yang jadi masalah. Dummal dan dirs ni. Apa kena gunanya? Dia tidak penyakit. Dengan sebab itu, ulama-ulama pun tak mahu pakai ni. Tak mahu pakai. Dia kata tak boleh pakai ni. Tak boleh pakai ni. Baik. Kalau kerana berjangkit, itu tengok hadis lain. Hadis ini tak boleh pakai. Baik. Seterusnya. Teruskan lagi. Soleh, mana Soleh tadi? Ya Maulana. Kedudukan hadis ke-3102 ini sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abd bin Humaid, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Di dalam riwayat Imam Bukhari, di dalam Al-Adabul Mufrad terdapat at-tasrih bis-sama' oleh Abu Ishaq As-Sabi'i. Betul mana? Okay. Ya betul. Imam Ahmad juga meriwayatkannya daripada Soleh. Sebab apa gini? Setengah-setengah tu orang kata ini riwayat Abu Ishaq ni. Abu Ishaq As-Sabi'i ini dia mudallis. Dan dia tua. Dia tua. Abu Ishaq ni tua. Setengah-setengah tu kata di akhir hayat ni dia ni ikhtilat, berlaku ikhtilat, mukhtalid dia ni, bercelaru fikiran dia. Tetapi orang-orang yang mengambil riwayat dia sebelum itu tak jadi masalah. Cuma dia meriwayatkan di sini, cuba tengok ni. An Abi Ishaq an abihi, Yunus meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Daripada ayahnya. Ayahnya ni maksudnya Abi Ishaq lah. Dia meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam. Cuba tengok. Dengan an. Setengah-setengah tu orang tu dia kata hadis ini kita tak mahu pakai. Hadis ini dhaif kata dia. Sebab apa? Sebab Abu Ishaq meriwayatkan secara anak-anak, sedangkan dia adalah seorang mudallis. Seorang perawi mudallis bila meriwayatkan secara anak-anak, pada dasarnya riwayat dia tu dhaif. Tapi kita perlu tahu, dengan kita melihat beberapa saluran riwayat ni yang diriwayatkan oleh bukan seorang imam tapi beberapa orang imam. Cuba tengok di sini. Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, di situ dia ada tasrih bis sama'. Sami'tu dia kata. Jadi Abu Ishaq tu kata sami'tu Zaid bin Arqam gitu. Zaid bin Arqam berkata. Jadi dia ada sebut bila perawi mudallis yang sifat-sifat lain dia okey, tak ada jadi masalah. Cuma itu saja masalahnya. Jika ada tasrih bis sama', ada dia sebut sami'tu, kita boleh pakai. Maknanya hadis itu tidak dhaif. Sebab itulah imam kita mengatakan hadis ini sahih. Termasuk Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan sahih hadis ini. Teruskan. Soleh, teruskan. Okey.
Imam Ahmad juga meriwayatkannya daripada Hajjaj bin Muhammad dengan sanad yang sama. Al-Hakim pula mengatakan ia sahih menepati syarat Bukhari dan Muslim, dan Az-Zahabi bersetuju dengan keputusan Hakim itu. Terdapat beberapa syawahid bagi hadis ini. Antaranya ialah apa yang dikemukakan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya daripada riwayat Anas, dan beliau mengatakan ia adalah syahid yang sahih. Lihat hadisnya di bawah ini. قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا محمد بن يحيى بن كثير المحصي قال حدثنا محمد الحمصي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا معاوية بن حفص قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن أنس قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به. Bermaksud Anas meriwayatkan dari katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melawat Zaid bin bin Arqam kerana sakit mata yang dialaminya. Jadi hadis yang kita baca dalam Sunan Abi Daud ini itu riwayat Zaid bin Arqam sendiri, sahabat Nabi. Ni kan? Sekejap. Zaid bin Arqam sendiri. Mana tadi? Ni. Zaid bin Arqam sendiri. Dia ni sahabat Nabi. Selain daripada Zaid bin Arqam, ada ke orang lain yang cerita, meriwayatkan cerita ni? Ada. Iaitu Anas bin Malik. Cerita benda yang sama, perkara yang sama. Jadi bila sahabat itu lain dan ia juga menceritakan perkara yang sama, itu dipanggil syahid. Sebab itulah hadis ini ada beberapa syawahid. Salah satu syawahidnya itu hadis Anas itu syahid yang sahih. Itu kata Al-Hakim di dalam Mustadrak dia. Sebab sanad dia okey semua. Itu sanad yang sahih. Ini sanad yang sahih. Jadi kita boleh pakailah sebab ada syahid dia. Syahid di mana? Anas itulah. Dan sanad dia bahagian bawah pun lain. Sahabat lain yang cerita. Tapi dia cerita tentang Zaid bin Arqam juga. Maknanya tak boleh bertikai, tak boleh kata hadis ni tak kuat. Tak, hadis ni memang kuat. Jadi kalau nak lawan dengan hadis yang sebut 3 pesakit tadi, sakit mata, sakit bisul, sakit gigi, itu tak boleh nak lawan dengan yang ni lah. Yang ni makna Nabi ada pergi ziarah, pergi melawat. Menunjukkan melawat orang yang sakit mata boleh. Tapi itulah, bagi saya nampak sakit mata Zaid bin Arqam ni ialah sakit mata yang tidak berjangkit. Kalau berjangkit, kalau Nabi SAW mungkin dia lain, macam doktor lah yang pergi dekat. Dia tidak akan memudaratkannya. Kepada orang lain kita kena pakai hadis lain. Tapi kalau sakit mata tu yang tidak berjangkit, misalnya macam mana? Sakit mata yang tidak berjangkit. Sakit mata kerana rebah ke, aksiden ke misalnya. Terlanggar apa-apa ke, teratuk ke. Atau sakit mata merah, mata ni merah. Kerana darah tinggi. Boleh jadi. Darah tinggi, darah naik, tinggi sangat. Boleh jadi merah mata. Itu tidak berjangkit. Kalau yang macam tu tak apa. Tapi kalau yang berjangkit, tak payahlah. Jadi jangan, hadis ini jangan dipakai semua orang. Semua dah tengok dulu keadaan sakit mata tu macam mana. Sebab setengah-setengah sakit mata memang berjangkit. Habislah. Sebab itu kalau di sekolah ke di mana-mana kan, kalau budak sakit mata, cikgu suruh dia balik tu. Sebab apa? Sebab dia akan berjangkit. Maklum itu. Kalau Nabi SAW, dia makan dengan orang sakit kusta, makan sekali. Dia lain. Ini menunjukkan doktor ataupun orang-orang yang kita kata kebal lah, lasak, orang-orang yang kuat, dia boleh. Antibody kuat, dia boleh. Dia tak akan kena. Tapi Nabi juga bersabda suruh lari daripada orang yang kusta tu kan. Sebab apa? Sebab boleh berjangkit lah. Jadi mana-mana penyakit lain sama. Jadi ini saya faham sakit mata yang tidak berjangkit. Atau kalau berjangkit, ini Rasulullah, bukan kamu. Kalau kamu orang biasa, jangan. Bukan bermakna, kita nak ikut sunnah, kita buat. Lepas tu berjangkit,
Siapa nak tanggung? Tanggung sendirilah. Jadi kita nak faham hadis ni bukan kena tengoklah, kena tengok keadaan itu. Kena tengok keadaan itu. Bagi saya, sama ada ini walaupun berjangkit, Nabi pergi juga sebab dia tahu dah. Dia kuat. Dia tidak akan kena lah penyakit itu. Kalau tidak bermakna kita mendedahkan diri kita kepada bahaya. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Tak benar. Dedahkan diri kita kepada bahaya. Bahaya peringkat macam mana pun tak boleh. Nabi pergi juga sama ada sakit mata Zaid itu tidak berjangkit, tidak jenis berjangkit ataupun berjangkit tetapi dia tu kuat. Dia kuat. Dan dia tidak akan memudaratkannya, tidak akan menjejaskan kesihatannya. Seperti doktor pun pergi dekat orang sakit berjangkit pun dia kena pergi. Cuma dia pergi dengan cara dia, persiapan dia lah. Cuba bayangkan masa COVID hari tu. Macam mana doktor nak pergi dekat orang yang kena COVID tu. Bukan main. Persediaan dia tu dengan pakai punya teruknya, tudung habis muka tu peluh pakai tu. Tapi terpaksa lah, itulah caranya. Kita manusia biasa ni. Sekurang-kurangnya tahu juga cara nak supaya tidak berjangkit, supaya tidak kena kita, itu caranya. Kita kena pakai begitulah, jangan pergi buta begitu. Bukan hadis ini menunjukkan tak kira penyakit mana pun, berjangkit pun kamu elok sunnah juga pergi, boleh pahala juga pergi. Bukan begitu, tidak begitu maksudnya. Sebab itulah dalam kita belajar hadis ini pun kena ada logik tu, jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau tidak kita jadi faham selapih gitulah. Baiklah. Seterusnya, sikit lagi ni Soleh. Boleh? Silakan. Boleh mana? Okey, panduan dan pedoman daripada hadis. Yang pertama, ia merupakan dalil bagi disunatkan juga melawat orang yang sakit mata. Dan ia menolak pendapat sesetengah ulama yang mengatakan melawat orang yang sakit mata itu menyalahi sunnah. Alasan mereka ialah hadis Al-Baihaqi dan At-Tabrani yang dikemukakan tadi. Yang kedua, sunnah melawat orang sakit itu tidak khusus dengan penyakit yang berat dan teruk sahaja. Malah pesakit-pesakit yang mengalami penyakit-penyakit yang ringan dan tidak membimbangkan seperti sakit mata, sakit kepala dan sakit gusi juga elok dilawati. Melawat mereka juga mendatangkan pahala melawat orang sakit. Dan yang ketiga, apabila ada alasan yang kuat, alasan yang lemah haruslah diketepikan. Itulah yang difahami oleh para ulama termasuk Imam Abu Daud. Jadi setakat itulah saya rasa perbincangan kita pada malam ni. Jadi yang ni cerita lain pula. Lari daripada ta'un. Lari daripada ta'un. Ataupun penyakit tadilah yang berjangkit. Jadi boleh pergi melawat orang sakit mata pun dengan syarat. Begitu juga dengan sakit-sakit lain. Dengan syarat. Bukan sembrono begitu. Tidak begitu ya. Jadi saya rasa untuk malam ni hanya sekadar itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Baik. Boleh kita bincang sedikit sebanyak. Kalau ada apa-apa kemusykilan silakan. Silakan. Ada satu Maulana nak tanya. Ya. Siapa ni? Wan Zahidi. Wan Zahidi, ya. Silakan. Ini berkenaan dengan nama lelaki yang memanah Sa'ad ini. Apa? Nama lelaki yang memanah Sa'ad tadi. Jadi bolehkah tidak saya katakan Imam Bukhari walaupun dia menyebut nama lelaki yang memanah itu, tapi itu pun tak pasti kerana dia menggunakan sirah tamrid. Boleh tak saya cakap macam tu? Mana yuqalu lahu. Oh, sirah tamrid. Mana tadi? Ni yuqalu lahu. Ramahu rajulun min Quraisy yuqalu lahu Hibban bin al-Ariqah. Teruskan. Maknanya Imam Bukhari pun dia sebut nama pun dia pun tak pasti. Itu nama yang katalah tak pasti 100% lah sebab dia menggunakan sirah tamrid tu. Boleh tak saya kata macam tu? Saya rasa tidak tepat begitu. Tidak begitu. Tepat. Di sini maksudnya bukan yuqalu digunakan di sini untuk menyatakan tidak pasti dah. Yuqalu mana orang panggil orang tu. Orang sebut nama orang tu Hibban bin al-Ariqah. Itu maknanya. Mana di kalangan orang ramai, orang sebut nama dia begitu.
Dan memang nama dia itu pun boleh dikatakan kalau kita perhatikan dalam mana-mana kitab pun tak ada khilaf, tak ada beza. Tentang ini saja, Al-Ariqah ni saja ada khilafnya. Ada yang sebut Qais, ayah dia betul. Ada yang sebut Al-Ariqah begini. Adapun yuqal di sini tidak dipakai dengan makna tidak pasti, ya, tidak. Ni orang sebut, orang kata. Orang sebut nama dia tu Hibban bin Ariqah. Bukan dengan makna tidak pasti di sini, ya. Silakan. Terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Rashid ni, Maulana. Ya. Daripada baru ni. Ya. So, saya nak tanya tentang fiqh Bukhari tadi lah. Ya. Tentang darah manusia tidak najis tu. Ya, yang ni. Pertama, boleh atau tidak kita pegang fiqh ni? Maksudnya darah tu telah kena darah, ada darah pada pakai kita sembahyang. Kita pegang fiqh ni. Boleh atau tidak? Ya. Dan kemudian kalau darah macam darah pacat, macam mana? Darah manusia, pacat, isap, dan darah tu keluar daripada perut pacat tu. Jadi kalau darah manusia itu secara langsung, ya, di sini memang bagi Imam Bukhari tak jadi masalah. Bukan Imam Bukhari saja, imam-imam, beberapa orang imam yang lain pun memang begitu, tak apa, tidak jadi najis. Banyak pun tidak jadi najis. Kita boleh pegang lah. Boleh pegang, memang boleh pegang. Tapi kena tahulah. Yalah. Kena tahulah. Di sini mana tadi, di sini. Khususnya ni. Lebih-lebih lagi jika ditinjau dari sudut fiqh Imam Bukhari. Jadi beberapa orang imam yang lain pun, bukan Imam Bukhari saja, mengatakan tidak najis. Tapi kalau pacat itu dah jadi darah lain dah tu, mari daripada dia dah tu. Tapi mungkinlah kalau perincian dia, kalau pasti darah kita juga, masih tak mengapa lagi. Sebab bukan darah dia. Bukan darah pacat itu, tapi darah yang dia isap tu. Tapi kalau nak cermat, tak payahlah. Maknanya yang keluar secara langsung daripada kita itu. Misalnya yang kena kain, kena baju, apa semua itu, bagi orang yang mengatakan tidak najis, memang tak kotor lah. Tak kotor lah. Jadi maksudnya kotor tu bila kotor tak boleh lah. Pakaian ke, tubuh ke, tak boleh. Ataupun tempat solat tu ke. Jadi dah dia anggap itu tidak najis, selesai. Kemudian ada tentang sakit mata tu lah. Ya. Orang yang sakit mata tu, macam mana kalau ke masjid, maksudnya sakit mata berjangkit lah. Tak boleh pergi. Terutama sembahyang Jumaat. Tak boleh pergi. Jangan pergilah. Itu termasuk dalam keuzuran itu. Keuzuran tu bukan sekadar dia. Ada alasan kepada orang lain tu pula, membahayakan orang lain. Jangan pergilah kalau dalam keadaan itu. Okay, terima kasih Maulana. Sama-sama. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Kalau tak ada, boleh ke saya satu lagi Maulana? Ya, silakan. Tentang membuat andaian ni, membuat andaian daripada hadis Nabi itu, kita buat andaian. Tadi saya tengok Maulana buat andaian hadis tu tentang melawat orang sakit mata tu dibolehkan lah, sunnah lah. Sebenarnya saya tengok Maulana buat andaian Nabi ni mungkin dia melawat orang yang sakit mata tak berjangkit, ataupun dia kebal lah, dia tahan. Jadi itu andaian Maulana. Masalah saya boleh ke daripada hadis tu kita buat andaian seperti itu? Ya, boleh. Kita saya tidak berpandukan hadis yang 3 tadi tu. Ya, yang ni. Saya tidak ni. Thalathatun laysa lahum iyadah. Al-ain wad-dummal wad-dhirs. Sebab ini dipertikaikan oleh ulama hadis ni. Jadi saya mengambil kira hadis yang kita akan baca nanti. Ni. Ni bab lari dari penyakit ta'un. Di sini. Ini dalil di sini. Ini kan saya baca sikit lah. Walaupun kita akan baca nanti. Apabila kamu mendengarnya, yakni ta'un itu, ada di suatu negeri,
maka janganlah kamu memasukinya. Dan apabila ia telah terjadi di dalamnya dan kamu ada padanya, maka janganlah kamu lari keluar darinya. Ini kenapa ni? Semua ulama mengatakan sebab ia boleh berjangkit. Dia akan semakin melarat, tak akan terkawal. Kalau orang yang tempat tu pergi ke tempat lain, tempat orang yang belum kena lagi, dia akan kena orang tempat tu pula. Jadi dan ini jelas sekali kepada kita kalau kita tengok setahun dua lepas kan masa COVID tu, memang begitu. Jadi sakit mata ni pun termasuk dalam tu. Jadi andaian itu kuat, ada dalil, ada sokongannya. Kalau ada sokongan tak mengapa. Macam Ibnul Qayyim, dia kritik pendapat setengah-setengah ulama yang mengandaikan sebab apa tak boleh pergi, sebab orang sakit mata tu dia pejam mata tak boleh nak tengok. Sedangkan orang yang pergi melawat tu boleh tengok macam-macam di rumah dia, tengok sana tengok sini. Itu yang dia bantah, andaian yang dia tak boleh terima. Remeh andaian itu. Kalau andaian itu ada sokongan, sandaran yang kuat, itu boleh saja. Memang ulama-ulama selalu buat macam tu. Kalau tidak dia jadi zahir lah, faham zahir semata-mata, selapis. Tak tengok dah latar belakang dia, keadaan macam mana, apa kondisinya. Tak tengok dah situasi macam mana, tak tengok. Tengok zahir, selapis. Dia jadi selapis. Sedangkan kita apa-apa ni, Quran ataupun hadis, kita kena tadabbur, perhati. Kalau ada sandaran yang kuat, tak apa. Macam tadi Ibnul Qayyim tegur tu, sebab sandaran itu remeh alasan itu. Takkan kerana itu. Kalau kerana itu orang yang buta tu, kalau dia sakit, macam mana? Tak boleh melawat dia. Sebab orang yang pergi melawat boleh tengok juga rumah dia. Tengok mata sebelah kiri, kanan, tengok atas bawah. Dia buta. Tidakkah sunnah juga pergi melawat dia? Kalau kerana takut orang pelawat tu boleh tengok kiri kanan di rumah dia dan dia tak nampak, kalau kerana itu, maka orang yang buta tak boleh melawat lah. Kita tak boleh melawat lah. Dan Jabir, tadi kan kita sebut Jabir itu pensa. Ketika dia pensa tu dia tak nampak, dia tak tahu apa pun. Bukan sekadar tak nampak, dia tak tahu apa pun yang berlaku. Jadi orang melawat boleh saja tengok pada ketika itu. Nabi pergi juga ke tidak? Nabi pergi. Nabi tidak lari. Bila dia pensa tu. Jadi maknanya alasan takut pelawat tu tengok apa di rumah dia ke apa keluarga dia ke sesiapa, itu alasan yang remeh. Itu tak boleh kita buat alasan itu. Untuk sakit mata ni kerana itu. Tak boleh. Itu maksudnya. Kalau ada sandaran yang kuat, itu memang kita kena ambil kira. Macam Nabi kata, firru minal majzum kama tafirruna minal asad. Kamu larilah daripada orang yang kena penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Kenapa Nabi suruh lari? Kenapa? Itu alasan tu. Itu alasan sebab tu saya kata kerana berjangkit dia tu. Kalau tidak, kenapa suruh lari sampai begitu? Tapi dia pernah dalam hadis Nabi SAW makan sekali dengan orang kusta. Ada. Menunjukkan kalau semua lari, siapa yang nak rawat, nak mengambil berat terhadap sakit itu? Tak ada lah pula. Jadi kita nampak orang-orang yang kuat, doktor yang tahu macam mana cara nak menghadapi pesakit macam ni, dia kena pergi macam mana, kena lumur ubat apa, kena pakai apa-apa, pakaian yang khusus, dia kena tahu. Bukan suruh tak pergi melawat. Dia kena tengok, memang itu tanggungjawab dia. Maknanya logik tu mesti kena ada. Logik tu. Alasan yang kuat tak apa, andaian itu sepatutnya begitu. Kalau alasan tak munasabah, remeh, itu tak boleh. Bercanggah dengan hadis lain, itu tak boleh. Tapi kalau tidak bercanggah, bahkan sesuai, itu sepatutnya kita lakukan. Andaian itu. Nak kata dengan pasti tak boleh sebab tak ada sebut. Cuma isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk itu menunjukkan begitulah. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa setakat itulah dulu kita malam ni ya. Wallahu a'lam.